Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita sambung bab 4. Pada minggu lepas kita telah mempelajari bab 1, subtopik 4.1 dan 4.2. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang ketiga iaitu 4.3, reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Pada minggu lepas kita telah belajar BMA dengan Malayan Union. Macam mana sejarah dan tujuan BMA dan Malayan Union ditubuhkan. Okey, untuk hari ini kita tengok macam mana reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Okey, pengisytiharan Malayan Union pada Sabtu 1 April 1946. 1946, kertas putih yang diperkenal oleh British menimbulkan reaksi. Ada yang menyokong dan tidak menyokong. Yang menyokong adalah lebih kepada kaki tangan British lah. Manakala yang tidak menyokong adalah di kalangan raja-raja Melayu, orang Melayu dan bekas pegawai British. Kita tengok macam mana reaksi Raja Melayu. Malayan Union merupakan bentuk penjajahan mutlak British. Sama je seperti dahulu. Tapi ini lebih teruk. Kuasa Sultan hilang. Sultan Melayu hilang kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak raja-raja Melayu hilang. Kemudian Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan baginda melalui beberapa cara. Memang dulu Sultan, walaupun British menjajah kita, Sultan masih ada kuasa lagi dalam bidang agama dan adat Melayu, dan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kuasa Sultan masih ada. Akan tetapi Malayan Union diperkenalkan, boleh dikatakan kuasa Sultan ni hilang. Tak ada langsung kuasa Sultan lagi. Antara cara bantahan terhadap Malayan Union adalah dengan membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Pada April 1946, Raja-Raja Melayu di Standard Iskandariah Kuala Kangsar memutuskan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor akan berangkat ke England sekiranya diperlukan. Menurut undang-undang British, McMichael dapat persetujuan daripada raja dengan cara tidak sah. Yang sebelum ni kita belajar Harold McMichael ni mendapatkan persetujuan untuk memperkenalkan Malayan Union adalah melalui desakan dan tipu helah. Jadi raja-raja ni nak bawa alasan tu dengan untuk membantah Malayan Union. Yang kedua adalah menghantar surat bantahan ke London. Yang pertama tadi Mahkamah Tinggi, yang kedua adalah menghantar surat ke bantahan ke London. Sultan Kedah, Perak dan Johor telah mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall mendakwa baginda telah diperdaya oleh McMichael. Beberapa raja telah didakwa diugut untuk apa? Untuk tanda tangan surat yang surat ni British nak Sultan ni setuju dengan memperkenalkan Malayan Union dan meletakkan jawatan sebagai Sultan yang sah. Lebih kurang macam tu. Jadi melalui surat ni memohon British untuk memasukkan persetujuan yang ditandatangani. Tuanku Syed Putra Jamal Laik mengirim telegram, bukan telegram sekarang ya, telegram dulu, dengan menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap McMichael. Baginda tidak diberi peluang untuk mendapat nasihat daripada pembesar negeri sebelum bersetuju. Okey, yang ketiga adalah menyokong Kongres Melayu. Kongres ni lebih kurang pertubuhan dan persatuan orang-orang Melayu lah. Raja-raja Melayu ni menyokong Kongres. Kongres ni bertujuan menunjukkan kesungguhan orang Melayu untuk menolak Malayan Union dengan membuat apa? Dengan membuat persatuan. Nanti kita tengok belajar apa kongres-kongres tersebut. Sultan Hishamuddin Alam Shah derma sebanyak $15 ribu. Bukan ringgit, dolar.
kepada Persatuan Melayu Selangor, tuan rumah Kongres Melayu pertama, dan merasmikan pembukaan Kongres. Yang keempat adalah Permaisuri Perak, memimpin gerakan menentang Malayan Union. 28 Mei 1946, ahli Parlimen British tiba di Kuala Kangsar, Perak, tempat Sultan Iskandar bersemayam. Bersemayam ni kediaman. Kalau orang raja-raja ni tak guna kediaman, guna perkataan bersemayam. Mereka telah berhimpun di Padang Besar untuk menyuarakan terhadap persetujuan terhadap Malayan Union. Okey, yang kelima adalah memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Malayan Union ni di bawah British. Jadi siapa pemimpin yang ditugaskan untuk memimpin Malayan Union adalah Gubernur. Jadi semasa pelantikan Gubernur Malayan Union, Raja-Raja Melayu ni telah memulaukan ataupun mulaukan tidak hadirah pulau-pulau upacara pelantikan Gubernur setelah perjumpaan dengan Datuk Onn Jaafar di Hotel Station. Datuk Onn Jaafar mempersembah resolusi Kongres Melayu, iaitu mohon Raja-Raja Melayu bersama rakyat memboikot upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Okey, rumusan daripada reaksi terhadap Malayan Union ini. Kita perlulah mencontohi sikap pemimpin Raja-Raja Datuk Onn Jaafar yang sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air, demi mempertahankan kedaulatan negara daripada campur tangan asing walaupun menghadapi pelbagai halangan dari British. Okey, boleh? Okey, tadi kita lihat itu reaksi para pemimpin. Okey, hari ini kita kemudian kita tengok reaksi rakyat. Okey, seterusnya kita lihat macam mana reaksi rakyat. Tadi reaksi pemimpin. Reaksi rakyat, BMA telah menyiarkan berita berkaitan Malayan Union kepada rakyat. Jadi macam mana rakyat meluahkan bantahan terhadap penubuhan Malayan Union. Yang pertama adalah bantahan Akhbar Melayu. Zaman dulu kalau kita nak boikot, kita guna WhatsApp. Zaman sekarang kita guna WhatsApp, Facebook, Instagram dan macam-macam. Zaman dulu tak ada. Jadi macam mana mereka melakukan bantahan adalah melalui Akhbar Melayu, seperti Utusan Melayu, Majlis Warta Negara yang menyuarakan bantahan yang keras terhadap Malayan Union. Mereka cakap Malayan Union ni adalah sesuatu yang merugikan orang Melayu, dan menyeru orang Melayu untuk mengadakan perhimpunan secara besar-besaran. Di samping itu melaporkan perkembangan berita terhadap penentangan Malayan Union. Okey, yang kedua adalah melalui bantahan cendekiawan. Cendekiawan ni untuk sikap cerdik pandailah. Mereka yang mendapat pendidikan tinggi daripada Timur Tengah, Inggeris, golongan-golongan bangsawan. Jadi mereka yang mendapat pendidikan ni, yang cerdik pandai ni, telah menggerakkan orang Melayu untuk menentang Malayan Union. Ramai. Seperti Datuk Onn Jaafar, Datuk Ni Ahmad Kamil, Zakbar, Tunku Muhammad dan ramai lagi. Bukan itu sahaja, tokoh wanita pun ramai. Tokoh wanita berhadapan seperti Cikgu Zahra Abdullah, ahli Pertubuhan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor, berucap bantah Malayan Union. Dan ramai lagi. Ingat, sekurang-kurangnya ingat 5 nama. Seterusnya adalah bantahan Persatuan Melayu. Persatuan Melayu ni ditubuhkan adalah untuk kesatuan orang-orang Melayu untuk menentang Malayan Union. Seperti Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu Johor. Peranan persatuan ini adalah untuk apa? Persatuan peranan ini adalah untuk kejap. Itulah naik. Adalah untuk
menghimpunkan orang Melayu seluruh negara dari setiap lapisan masyarakat untuk membantah Malayan Union dan sebagai tindak balas terhadap Malayan Union. Okey, seterusnya adalah bantahan bekas pegawai British. Pegawai takbir British yang pernah berkibar di tanah Melayu mengkritik rancangan Malayan Union. Walaupun mereka orang British, tapi mereka menentang penubuhan Malayan Union. Seperti Frank Swettenham, Roland Bradel, Cecil Clementi Smith, Richard Winston, Frederick Will dan George Maxwell. Ini kita pernah belajar ni. Frank Swettenham, ketua gubernur negeri-negeri Selat. Kemudian bantahan di negeri. Di Kelantan pun ada seramai 10 orang ribu berhimpun menentang McMichael. Di Kedah pun ada Kesatuan Melayu Kedah, Kesatuan Ulama, Kesatuan Melayu Kedah berhimpun untuk menentang Malayan Union. Di Johor pun ada Kesatuan Melayu Johor. Kemudian Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah Datuk On Jaafar berhimpun menentang Malayan Union. Yang terakhir adalah mengadakan Kongres. Kongres Melayu di Kuala Lumpur. Kongres ni adalah semua persatuan-persatuan datang berhimpun dan membawa satu matlamat untuk menentang Malayan Union. Okey, pemimpin Persatuan Melayu melibatkan Raja-Raja Melayu berhimpun di satu tempat di Kuala Lumpur menzahirkan tentangan terhadap penubuhan Malayan Union. Hasil daripada kongres ini, pemimpin dan cendekiawan bersetuju menubuhkan badan induk menentang Malayan Union secara terus-susun. Tadi mungkin setiap negeri buat bantahan, tapi melalui kongres ini mereka menyusun strategi yang lebih padu, lebih besar untuk Malayan Union. Tempatnya di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. 41 buah pertubuhan Melayu, tadi Pertubuhan Melayu Johor, Selangor telah berhimpun dan dihadiri oleh wakil yang terdiri daripada politik, sosial dan perniagaan ekonomi. Jadi hasil daripada kongres daripada orang-orang Melayu, jadi tertubuhlah UMNO. Pertubuhan United Malayan National Organisation untuk menentang Malayan Union. Sebab inilah Malayan Union sebab inilah UMNO boleh tertubuh adalah melalui kongres yang diadakan di Kuala Lumpur untuk melakukan satu parti politik. Satu tujuannya adalah untuk Malayan Union yang dinamakan sebagai UMNO. Okey, boleh. Okey, Kongres Melayu di Johor. Kongres Melayu Johor. Tadi Kongres Melayu di Kuala Lumpur. Peranan UMNO ni, setelah UMNO ditubuhkan, UMNO digerakkan untuk melaksanakan beberapa perkara penting untuk memajukan orang Melayu, menjadi penggerak pemupuk perpaduan orang Melayu. Hasil daripada Kongres di Johor ni lahirlah hari lahir MU dianggap sebagai hari kematian. Malayan Union ni dianggap sebagai hari kematian oleh orang Melayu sebab ia menyebabkan kedaulatan negara semakin teruk. Kemudian apa yang UMNO buat? UMNO telah melakukan bantahan secara besar-besaran, menunjuk perasaan besar-besaran didirikan semasa ahli parlimen British L.D. Gammons dan David Rhys William membuat tinjauan berkaitan penentangan Malayan Union. Dan banyak lagi di Alustah Kedah pun ada, di Padang Francis Light School Pulau Pinang, Ipoh Perak, Kampung Baru Kuala Lumpur, Kelang Selangor, Seremban Negeri Sembilan. Okey, laporan Gammons dan Rhys William iaitu ahli parlimen. Laporan kepada Perjabatan Jajahan London menyatakan bahawa Sultan yang mendapat tantangan ini tidak menyedari akibat daripada perjanjian yang mereka tandangi. Mereka menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan persekutuan tanah Melayu. Bantahan membuka mata British terhadap keburukan Malayan Union. Jadi apa yang UMNO buat? UMNO buat perhimpunan untuk membantah, membuat persatuan adalah berhasil. Ahli parlimen British iaitu Gammons dan Rhys William menunjukkan bahawa orang Melayu ni memang menentang terhadap Malayan Union. Okey, itu sahaja pada hari ini.
kita telah mempelajari. Yang pertama adalah reaksi penduduk terhadap Malayan Union. Bukan penduduk, yang pertama adalah pemimpin. Yang kedua adalah reaksi penduduk terhadap Malayan Union dan kongres yang dihadiri oleh raja-raja Melayu dan wakil-wakil politik, wakil-wakil persatuan telah berjaya menubuhkan UMNO, dan UMNO telah melakukan banyak perhimpunan di setiap negeri, dan akhirnya pegawai ahli Parlimen British ni sedar bahawa orang Melayu ni memang betul-betul menentang Malayan Union. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.